Salam sejahtera, selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini kita akan menerokai topik penawaran. Untuk topik hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda semua tajuk penawaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Seperti pelajar sedia maklum, penawaran adalah suatu keadaan di mana pengeluar menunjukkan kesanggupan dan kemampuan untuk menawarkan sesuatu barang atau perkhidmatan pada tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Jadi hari ini kita akan melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi antara subtopik yang cikgu akan bincangkan adalah penawaran barang lain, kos pengeluaran, maklumat pengeluar, teknologi, dasar kerajaan, jumlah input, daya pengeluaran buruh, bilangan pengeluar, skala pengeluaran dan jangka masa. Jadi semua 10 faktor ini akan mempengaruhi penawaran di sesebuah ekonomi. Jadi marilah kita melihat setiap faktor ini secara terperinci. Kita dapati perubahan penawaran ini adalah bermakna pertambahan penawaran dan juga pengurangan penawaran. Dalam erti kata lain, apabila kita membincangkan tentang perubahan penawaran, ia merujuk kepada peralihan kelok penawaran sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Jadi marilah kita lihat pertambahan penawaran dahulu. Berdasarkan graf yang ditunjukkan di mana paksi X adalah kuantiti dan paksi Y adalah harga, andaikan pada harga P, maka penawaran ditunjukkan oleh kelok penawaran S0, S0. Dan pada tingkat harga ini, kuantiti penawaran adalah Q0 yang ditunjukkan oleh titik A. Apabila wujudnya pertambahan penawaran, ini akan berlaku apabila penawaran beralih ke kanan, iaitu dari S0, S0 ke S1, S1. Peralihan penawaran ke kanan ini telah menunjukkan bahawa kuantiti penawaran meningkat dari Q0 ke Q1. Jadi wujudlah satu perubahan ataupun peralihan dari titik A ke titik B. Jadi peralihan titik ini adalah dikenali sebagai pertambahan penawaran. Maka pertambahan penawaran ditunjukkan oleh kelok penawaran yang berpindah ke kanan. Sebaliknya, kita ada konsep pengurangan penawaran. Pengurangan penawaran juga adalah dilihat apabila pada tingkat harga yang tetap iaitu pada P, didapati bahawa penawaran ditunjukkan oleh kelok penawaran S0, S0 di mana kuantiti penawaran adalah Q0 yang ditunjukkan oleh titik A. Andaikan pada tingkat harga yang sama, wujudnya satu peralihan penawaran di mana S0, S0 beralih ke kiri menjadi S1, S1. Maka pada tingkat harga P, kuantiti penawaran sudah menurun menjadi Q1 iaitu ditunjukkan oleh titik B. Maka di sinilah kita kata wujudnya satu peralihan kelok penawaran ke kiri dan dari titik A ke titik B ini adalah dikenali sebagai pengurangan penawaran. Jadi pelajar-pelajar harus boleh bezakan konsep pertambahan penawaran dengan pengurangan penawaran. Jadi sebagai kesimpulan, pertambahan penawaran ditunjukkan oleh peralihan kelok penawaran ke kanan. Manakala pengurangan penawaran ditunjukkan oleh satu peralihan kelok penawaran ke kiri. Tak kira pertambahan penawaran ataupun pengurangan penawaran, dia berlaku pada tingkat harga yang sama. Jadi ini bermakna faktor-faktor penentu bagi perubahan penawaran adalah disebabkan oleh faktor-faktor lain selain daripada perubahan harga barang itu sendiri. Jadi sekarang persoalannya ialah
apakah faktor-faktor penentu yang menyebabkan perubahan penawaran, sama ada pertambahan penawaran ataupun pengurangan penawaran. Jadi, marilah kita lihat faktor-faktornya. Baiklah, kita bermula dengan faktor pertama, iaitu penawaran barang lain. Di bawah penawaran barang lain, dia amat bergantung kepada harga barang lain. Jadi, bagi konsep pertama, kita akan lihat penawaran bersama. Apa itu penawaran bersama? Seperti istilah yang kita gunakan, penawaran bersama membawa maksud bahawa dua barang akan ditawarkan secara bersama-sama. Jadi di sinilah cikgu ambil contoh daging ayam. Apabila harga daging ayam naik, mengikut hukum penawaran, kuantiti ditawarkan daging ayam akan naik. Jadi wujudlah satu hubungan langsung antara harga daging ayam dengan kuantiti ditawarkan daging ayam. Apabila pengeluar menawarkan daging ayam, pada masa yang sama, penawaran bersama yang berlaku dalam kes ini adalah buluh ayam. Maksudnya apa? Maksudnya, apabila pengeluar menawarkan daging ayam, pada masa yang sama, buluh ayam akan ditawarkan kerana kedua-dua produk ini merupakan penawaran bersama. Maka kita dapati keluk penawaran bagi buluh ayam akan beralih ke kanan. Jadi kenapa keluk penawaran buluh ayam beralih ke kanan? Puncanya adalah kerana harga daging ayam naik. Jadi inilah apa yang kita katakan faktor penentu bagi peralihan keluk penawaran buluh ayam. Jadi marilah kita lihat daging ayam dan buluh ayam adalah penawaran bersama. Jadi apabila kita lakarkan keluk bagi harga buluh ayam dan kuantiti buluh ayam, kita akan tetapkan harganya kerana harga buluh ayam tidak berubah. Jadi pada mulanya kita dapati penawaran akan ditunjukkan oleh keluk penawaran iaitu S0, S0. Dan kuantiti penawaran Q0 pada titik A. Apabila harga daging ayam naik dan kuantiti ditawarkan daging ayam naik, secara langsung kita dapati penawaran buluh ayam juga naik kerana penawaran bersama. Maka ini ditunjukkan oleh keluk S0, S0 beralih ke kanan menjadi S1, S1. Maka kita dapati kuantiti penawaran sudah meningkat yang ditunjukkan pada titik B pada tingkat harga yang sama. Jadi inilah peralihan S0 ke S1 iaitu ke kanan kerana penawaran bersama di mana harga daging ayam meningkat menyebabkan penawaran buluh ayam juga meningkat. Marilah kita lihat keadaan sebaliknya. Katakan sekarang harga daging ayam telah turun dan ini juga menyebabkan kuantiti ditawarkan daging ayam turun kerana wujudnya satu hubungan langsung antara harga dengan kuantiti yang ditawarkan. Jadi apabila pengeluar kurangkan kuantiti ditawarkan bagi daging ayam, maka penawaran buluh ayam pun turun kerana mereka tidak sembelihkan ayam, jadi buluh pun tidak ditawarkan. Jadi oleh kerana penawaran bersama ini, kita dapati bahawa keluk penawaran buluh ayam akan beralih ke kiri. Jadi berpunca daripada harga daging ayam telah menurun. Jadi sekali lagi kita lihat konsep daging ayam dan buluh ayam adalah penawaran bersama. Baiklah, dari sini kita akan lakarkan graf kita. Jadi pada mulanya kita tetapkan harga buluh ayam pada P dan kita lakarkan keluk penawaran asal iaitu S0, S0. Kuantiti penawaran pada Q0 yang ditunjukkan oleh titik A pada tingkat harga P. Apabila harga daging ayam turun, pengeluar kurangkan kuantiti ditawarkan daging ayam, jadi penawaran buluh ayam pun jatuh. Ini ditunjukkan oleh penawaran yang
berkurangan, di mana penawaran S0 akan beralih ke kiri menjadi S1 untuk bulu ayam. Jadi akhirnya kita dapati bahawa kuantiti penawaran telah jatuh dari Q0 ke Q1 dan wujudnya satu pengurangan penawaran bulu ayam dari titik A ke titik B. Jadi inilah satu kesan kerana penawaran bersama yang menyebabkan pengurangan penawaran. Baiklah, di bawah harga barang lain, kita juga boleh bincang tentang penawaran bertanding. Penawaran bertanding ini adalah merujuk kepada dua produk yang terpaksa ditawarkan secara pilihan ataupun boleh dikatakan apabila satu produk dikeluarkan, produk lain tidak boleh dikeluarkan. Jadi penawaran bertanding juga dikenali sebagai penawaran bersaing. Marilah kita lihat satu contoh penawaran bertanding. Di sini cikgu juga ambil daging ayam sebagai contoh. Apabila harga daging ayam naik, maka kuantiti ditawarkan daging ayam juga akan naik. Ini adalah satu hukum penawaran yang menunjukkan hubungan langsung antara harga dengan kuantiti ditawarkan bagi daging ayam. Jadi di sini kita dapati bila pengeluar menawarkan daging ayam, pengeluar mesti sembelihkan ayam tersebut. Bila ayam itu disembelihkan, maka kita tidak akan dapat telur daripada ayam tersebut. Jadi ini bermakna penawaran telur ayam akan menurun. Jadi ini menunjukkan bahawa daging ayam dan telur ayam merupakan penawaran bertanding. Jadi dalam kes ini, kita dapati bahawa keluk penawaran telur ayam akan beralih ke kiri kerana kita sudah memilih menawarkan daging ayam. Jadi kita boleh kata bahawa daging ayam dan telur ayam merupakan penawaran bertanding. Dan kita lihatlah apakah kesannya apabila kita lukiskan keluk bagi penawaran telur ayam. Mula-mula sekali, kita akan tetapkan harga pada P bagi telur ayam. Dan kita akan masukkan keluk penawaran asal iaitu S0 dan menentukan kuantiti penawaran Q0 pada titik A. Sekarang, oleh kerana kita pilih menawarkan daging ayam, maka kita tak boleh tawarkan telur ayam pada masa yang sama kerana dua-dua produk ini adalah penawaran bertanding. Jadi kesannya kita dapati penawaran bagi telur ayam akan beralih ke kiri dari S0 ke S1. Kuantiti penawaran berkurangan ke Q1 iaitu pada titik B. Jadi di sinilah wujudnya satu pengurangan penawaran kerana harga barang lain. Jadi kesimpulannya, penawaran bagi telur ayam berkurangan kerana harga daging ayam telah naik. Kita lihat keadaan yang sebaliknya bagi penawaran bertanding. Kita andaikan sekarang harga daging ayam sudah menurun. Jadi dengan jatuhan harga, maka keuntungan firma atau pengeluar sudah menurun. Jadi kuantiti ditawarkan bagi daging ayam pun menurun. Jadi oleh kerana mereka kurangkan kuantiti ditawarkan bagi daging ayam, jadi maknanya ayam itu akan dibelah untuk menghasilkan telur. Jadi penawaran telur ayam akan meningkat dan akhirnya kita dapati keluk penawaran telur ayam akan beralih ke kanan. Jadi sekali lagi, konsep yang perlu pelajar fahami di sini adalah daging ayam dan telur ayam adalah penawaran bertanding dan perubahan harga sesuatu produk akan mempengaruhi penawaran bagi produk yang lain. Jadi kita lihat graf dengan menetapkan harga pada P dan keluk penawaran S0 sebagai penawaran asas dan kita dapati kuantiti penawaran Q0
dan ditunjukkan pada titik A. Apabila keluk penawaran telur ayam beralih ke kanan, didapati bahawa keluk penawaran S0 S0 akan beralih ke kanan dan menjadi S1 S1. Maka kuantiti penawaran akan meningkat menjadi Q1, maka wujudlah satu pertambahan penawaran iaitu dari titik A ke titik B. Baiklah, sekarang kita lihat faktor penentu yang kedua iaitu kos pengeluaran. Kos pengeluaran dalam sesebuah firma ataupun bagi seseorang pengeluar boleh terdiri daripada kos bahan mentah, kos upah dan juga kos overhead. Apa itu kos overhead? Dia termasuklah bil-bil yang perlu dibayar oleh sesebuah firma. Contohnya bil elektrik, bil air dan bil telefon. Jadi kos pengeluaran adalah satu faktor yang penting untuk menentukan keuntungan. Apabila kos pengeluaran meningkat, keuntungan akan menurun. Apabila kos pengeluaran menurun, maka keuntungan akan meningkat. Jadi sekarang, cikgu cuba menunjukkan satu kes iaitu kos pengeluaran menurun. Apabila kos pengeluaran menurun, boleh diakibatkan oleh kejatuhan kos bahan mentah, kos upah yang lebih murah ataupun kos overhead yang semakin rendah. Jadi apabila ini berlaku, ini menunjukkan bahawa keuntungan firma akan meningkat. Jadi ini memberikan satu galakan kepada firma untuk meningkatkan penawaran. Jadi apabila ini berlaku, kita nampak bahawa keluk penawaran akan beralih ke kanan. Walaupun harga produk itu tidak berubah. Jadi kita lihat keluk yang kita akan lakarkan, kita akan tetapkan harga bagi barang tersebut dan kita cuba lakarkan keluk penawaran asal iaitu S0 S0 pada kuantiti penawaran Q0 dan titik A. Sekarang, apabila kos pengeluaran menurun, maka keluk penawaran akan beralih ke kanan, jadi terbentuklah S1 S1 pada kuantiti penawaran Q1 dan titik yang dicapai adalah pada B pada tingkat harga P. Jadi ini menunjukkan satu pertambahan penawaran kerana kos pengeluaran sudah menurun. Sebaliknya, kalau kos pengeluaran meningkat, ini akan menyebabkan keuntungan menurun. Jadi keadaannya ialah kos pengeluaran sudah meningkat mungkin kerana kos bahan mentah semakin mahal, kos buruh ataupun kos upah naik ataupun kos overhead yang semakin meningkat. Jadi ini akan menyebabkan keuntungan jatuh dan pengeluar yang ingin meminimumkan kos akan cuba mengurangkan penawaran. Jadi bila penawaran menurun, maka keluk penawaran akan beralih ke kiri. Jadi kita akan menunjukkan graf kita seperti yang ditunjukkan. Mula-mula sekali kita akan tetapkan harga pada P dan kita lukiskan keluk penawaran asal iaitu S0 S0. Jadi kita dapat kuantiti penawaran pada Q0 dan kita tunjukkan titik A. Lepas tu, oleh kerana keluk penawaran beralih ke kiri akibat daripada kos pengeluaran yang meningkat, jadi kita akan alihkan S0 S0 ke S1 S1. Maka di sini kita lihat kuantiti penawaran sudah menurun dari Q0 ke Q1 dan titik A akan beralih ke titik B. Ini adalah satu situasi pengurangan penawaran kerana kos pengeluaran telah meningkat. Baik, marilah kita lihat faktor yang ketiga iaitu maklumat pengeluar. Kita dapati bahawa kebanyakan pengeluar adalah bermaklumat untuk memaksimumkan keuntungan. Walau bagaimanapun, ada setengah pengeluar, mereka adalah untuk memaksimumkan pengeluaran. Kenapa pengeluar bermaklumat memaksimumkan pengeluaran? Salah satu sebab adalah barang yang mereka jual itu adalah barang tidak tahan lama. Barang yang mereka jual tidak boleh disimpan untuk jangka masa yang lama kerana dia mudah rosak dan dia tidak boleh tahan untuk satu jangka masa yang lama. Antaranya ialah makanan, buah-buahan, sayur-sayuran
dan juga daging. Jadi apabila keadaan ini berlaku, pengeluar jenis ini adalah bermaklumat memaksimumkan keluaran, iaitu cuba menghabiskan stok yang mereka ada. Jadi kalaulah ini merupakan maklumat mereka, maka penawaran akan meningkat pada jangka masa tersebut dan kelok penawaran akan beralih ke kanan. Marilah kita lihat grafnya. Jadi pada tingkat harga P, kita dapati kelok penawaran asal adalah S0, S0 pada kuantiti penawaran Q0 dan titik A. Dan oleh kerana pengeluar sekarang adalah bermaklumat memaksimumkan pengeluaran, maka dengan erti kata lain, mereka cuba menawarkan penawaran yang lebih banyak. Jadi kita dapati kelok penawaran akan beralih ke kanan menjadi S1, S1 dan kuantiti penawaran meningkat menjadi Q1 dan ditunjukkan oleh titik B. Jadi dari A ke B menunjukkan satu pertambahan penawaran. Ini adalah kerana pengeluar dalam konteks ini cuba memaksimumkan pengeluaran. Sebaliknya, kita juga dapati kebanyakan pengeluar adalah bermaklumat memaksimumkan keuntungan. Apabila mereka bermotif untuk memaksimumkan keuntungan, kadang-kadang mereka akan sengaja menurunkan penawaran. Jadi apabila penawaran itu diturunkan, kita dapati mereka boleh jual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi bila mereka memaksimumkan keuntungan, mereka cuba mengurangkan penawaran, kelok penawaran akan beralih ke kiri. Jadi siapa yang memaksimumkan keuntungan? Biasanya adalah pengeluar yang menjual barang tahan lama. Jadi di sini kita lihat pada harga yang tetap, penawaran asal ditunjukkan oleh kelok penawaran S0, S0 dan kuantiti penawaran Q0 pada titik A. Apabila pengeluar bermotif untuk mengurangkan penawaran, maka S0 akan berpindah ke kiri menjadi S1, S1. Jadi di sinilah kita lihat kuantiti penawaran sudah jatuh menjadi Q1 dan ditunjukkan oleh titik B. Inilah dikatakan satu pengurangan penawaran kerana pengeluar cuba menurunkan kuantiti penawaran demi mendapatkan untung maksimum. Baik, sekarang kita lihat faktor penentu yang keempat iaitu tingkat teknologi. Kita dapati bahawa teknologi adalah satu ciri yang sangat penting yang menentukan produktiviti. Kalau kita nak produktiviti yang tinggi, maka kita perlu menggunakan tingkat teknologi yang canggih dan juga moden. Kerana teknologi yang moden akan meningkatkan pengeluaran dan seterusnya menaikkan produktiviti sesebuah firma ataupun pengeluaran. Jadi di sinilah kita andaikan bahawa kita menggunakan tingkat teknologi yang canggih, jadi ini akan menyebabkan penawaran meningkat. Ini bermakna lebih banyak output boleh dikeluarkan. Jadi secara langsung kita dapati kelok penawaran akan beralih ke kanan. Jadi marilah kita lihat penggunaan teknologi yang canggih akan membolehkan sesebuah firma ataupun pengeluar mengalihkan kelok penawarannya dari S0, S0 ke S1, S1. Jadi secara langsung kita boleh melihat kuantiti penawaran sudah naik dari Q0 ke Q1 walaupun pada tingkat harga yang sama. Jadi peralihan titik A ke titik B ini akan menunjukkan satu konsep iaitu pertambahan penawaran. Jadi apakah sebab utama wujudnya pertambahan penawaran? Ini adalah kerana firma ataupun pengeluar menggunakan teknologi yang canggih dan moden seperti mesin, peralatan, robotik yang boleh meningkatkan produktiviti mereka. Sebaliknya, kalau kita lihat produktiviti yang rendah, ia akan berkaitan dengan tingkat teknologi yang mundur dan juga usang. Apabila kita menggunakan tingkat teknologi yang mundur, dia akan menyebabkan penawaran menurun.
Ya, dan penawaran yang menurun ini secara tidak langsung boleh dilihat dengan merujuk kepada keluk penawaran yang berpindah atau beralih ke kiri. Jadi marilah kita lihat pada mulanya apabila tingkat harga adalah P, maka keluk penawaran asal adalah S0, S0. Kuantiti penawaran adalah Q0 dan ditunjukkan pada titik A di sepanjang keluk penawaran S0, S0. Jadi pada tingkat harga yang sama, penggunaan teknologi yang mundur menyebabkan penawaran kita berkurangan. Jadi penawaran yang berkurangan ini ditunjukkan oleh S0 yang beralih ke kiri menjadi S1. Jadi secara tidak langsung, kuantiti penawaran pun menurun dari Q0 ke Q1. Jadi wujudlah satu pengurangan penawaran yang ditunjukkan oleh titik A ke titik B. Jadi pelajar-pelajar semua, apakah yang menyebabkan kejatuhan penawaran walaupun tingkat harga adalah sama? Jadi jawapannya ialah penggunaan tingkat teknologi yang mundur. Baik, sekarang kita akan beralih ke faktor yang kelima yang menyebabkan perubahan penawaran iaitu dasar kerajaan. Mula-mula sekali, pelajar mesti faham kerajaan yang menjalankan dasar dalam ekonomi tidak lain daripada dua dasar yang utama iaitu cukai dan juga subsidi. Katakanlah kerajaan mula dengan mengenakan cukai. Apabila cukai dikenakan, pelajar mesti kaitkan cukai dengan kos pengeluaran. Kalau kerajaan naikkan cukai ke atas pengeluar, maka pengeluar akan menanggung kos pengeluaran yang lebih tinggi kerana perlu menanggung cukai tersebut. Jadi bila kos pengeluaran sudah naik, sebagai pengeluar yang rasional, mereka akan cuba minimumkan kos dengan mengurangkan penawaran. Akhirnya, kita dapati keluk penawaran akan berpindah ke kiri. Jadi, cukailah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kos pengeluaran naik dan menurunkan penawaran. Baik, di sini kita akan lihat pada tingkat harga yang sama, keluk penawaran asal S0, S0 pada kuantiti penawaran Q0. Dan apabila kerajaan mengenakan cukai, ia menyebabkan kos pengeluaran naik dan pengeluar yang rasional akan cuba mengurangkan penawaran. Jadi S0 akan beralih ke kiri menjadi S1. Akhirnya kuantiti penawaran akan berkurangan menjadi Q1 dan titik B akan berlaku. Jadi dari A ke B adalah pengurangan penawaran kerana kerajaan sudah mengenakan cukai ke atas pengeluar. Sekarang kita akan lihat keadaan sebaliknya di mana kerajaan memberikan subsidi. Apabila kerajaan memberikan subsidi, tujuan utama adalah meningkatkan daya saing di antara pengeluar. Jadi, secara tidak langsung, subsidi akan menurunkan kos pengeluaran pengeluar. Bila kos pengeluaran menurun, ini akan membolehkan penawaran meningkat. Jadi apa yang kita boleh lihat dalam graf kita ialah keluk penawaran akan beralih ke kanan. Jadi marilah kita lihat keluk penawaran kita dari S0, S0 akan berpindah ke kanan menjadi S1, S1. Dan ini telah ditunjukkan oleh kenaikan kuantiti penawaran dari Q0 ke Q1 dan satu peralihan dari titik A ke B yang menunjukkan pertambahan penawaran. Jadi kenapa pertambahan penawaran berlaku pada tingkat harga yang sama? Jawapannya ialah kerajaan telah memberikan subsidi kepada pengeluar. Seterusnya kita lihat jumlah input. Jumlah input juga boleh ditakrifkan sebagai jumlah faktor pengeluaran. Dan faktor pengeluaran sama erti dengan sumber ekonomi. Jadi kita dapati bahawa bagi sesebuah ekonomi, kalau faktor pengeluaran adalah banyak, maka penawaran juga akan meningkat. Jadi di sini, apakah itu faktor pengeluaran? Faktor pengeluaran adalah terdiri daripada tanah, buruh, modal dan juga usahawan.
Jadi apabila kita ada faktor pengeluaran yang banyak, maksudnya ekonomi itu mempunyai input yang banyak. Bila input banyak, dia dapat menghasilkan output yang banyak. Jadi di sinilah kita lihat penawaran akan meningkat dan keluk penawaran akan beralih ke kanan. Jadi antara input yang ada dalam ekonomi adalah tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Jadi marilah kita lihat peralihan keluk penawaran pada tingkat harga P, penawaran S0 yang asal akan beralih ke kanan secara selari menjadi S1 pada kuantiti penawaran Q1. Jadi peralihan dari titik A ke B adalah satu pertambahan penawaran. Ini berlaku kerana wujudnya faktor pengeluaran yang banyak dalam sesebuah ekonomi. Jadi apabila faktor pengeluaran adalah banyak, dia akan dapat menghasilkan barang dan perkhidmatan yang banyak. Jadi keluk penawaran akan beralih ke kanan. Sebaliknya, kalau faktor pengeluaran dalam sesebuah ekonomi adalah sedikit atau semakin berkurangan, ia akan memberikan kesan kepada penawaran yang semakin menurun. Jadi kejatuhan penawaran ini akan ditunjukkan oleh keluk penawaran yang beralih ke kiri. Jadi inilah graf dia di mana kita lihat penawaran berpindah ke kiri dari S0 ke S1 dari kuantiti penawaran Q0 ke Q1. Jadi pengurangan penawaran ini adalah diakibatkan oleh faktor pengeluaran dalam ekonomi adalah semakin berkurangan ataupun tidak mencukupi. Seterusnya kita akan lihat daya pengeluaran buruh. Daya pengeluaran buruh adalah menunjukkan produktiviti buruh. Jadi apabila daya pengeluaran buruh adalah tinggi, ini menunjukkan produktiviti akan naik dan akhirnya penawaran juga akan meningkat. Maksudnya lebih banyak output dapat dihasilkan oleh tenaga buruh tersebut dan keluk penawaran akan beralih ke kanan. Jadi seterusnya kita lihat graf kita, penawaran beralih ke kanan dan wujudlah satu pertambahan penawaran yang berlaku kerana daya pengeluaran buruh telah meningkat. Sebaliknya, kalau daya pengeluaran buruh turun, jadi produktiviti pun juga akan jatuh dan penawaran akan menurun dan menyebabkan keluk penawaran beralih ke kiri. Jadi kita akan dapat satu graf yang sebaliknya di mana walaupun pada harga yang sama, keluk penawaran akan beralih ke kiri dan kuantiti penawaran berkurangan dari Q0 ke Q1 dan wujudlah satu pengurangan penawaran. Dan pengurangan penawaran ini adalah berpunca daripada daya pengeluaran buruh yang semakin berkurangan. Seterusnya, kita lihat faktor penentu yang ke-8 iaitu bilangan pengeluar. Faktor bilangan pengeluar adalah satu faktor yang memberikan hubungan langsung kepada penawaran. Kerana kita dapati bahawa apabila bilangan pengeluar adalah banyak, maka tentulah penawaran adalah tinggi dan seterusnya keluk penawaran akan beralih ke kanan. Kerana kita tahu bahawa penawaran di pasaran adalah menjumlahkan secara mendata penawaran pengeluar individu dalam sesebuah pasaran. Jadi apabila kita ada ramai pengeluar, tentu dia akan menyumbangkan kepada penawaran yang banyak dalam sesebuah pasaran. Jadi di sinilah kita akan tunjukkan keluk penawaran kita yang berpindah ke kanan dari S0 ke S1 dan kuantiti penawaran meningkat dari Q0 ke Q1 dan wujudlah satu pertambahan penawaran apabila bilangan pengeluar dalam sesebuah pasaran meningkat. Okey, sekarang kita lihat keadaan sebaliknya. Katakanlah kita ada bilangan pengeluar yang kurang dan bila bilangan pengeluar menurun, tentulah penawaran juga menurun kerana keupayaan pengeluaran bagi seorang pengeluar adalah terhad. Jadi penawaran menurun, keluk penawaran juga akan beralih ke kiri.
Jadi di sinilah kita tunjukkan satu kejatuhan keluk penawaran dari S0 ke S1 S1. Peralihan penawaran ke kiri ditunjukkan oleh titik A ke titik B, iaitu pengurangan penawaran. Jadi kenapa penawaran berkurangan walaupun harga sama? Ini kerana bilangan pengeluar dalam pasaran sudah menurun. Seterusnya, kita lihat faktor penentu yang ke-9 iaitu skala pengeluaran. Mula-mula sekali, pelajar mesti faham apa itu skala. Skala juga boleh ditakrifkan sebagai skil pengeluaran, iaitu sama ada pengeluaran itu dijalankan secara besar-besaran ataupun kecil-kecilan. Kalau pengeluaran dijalankan secara besar-besaran, kita kata pengeluaran itu dalam skala yang besar, iaitu saiz pengeluaran itu besar. Sebaliknya, kalau pengeluaran itu diusahakan secara kecil-kecilan, kita kata pengeluaran itu dalam skala yang kecil, iaitu saiz pengeluaran yang kecil. Jadi, di sini kita dapati skala akan mempengaruhi penawaran. Katakanlah skala pengeluaran adalah besar, di mana pengeluaran dijalankan secara besar-besaran, maka penawaran meningkat dan keluk penawaran akan beralih ke kanan. Jadi marilah kita lihat bagaimana keluk penawaran itu ditunjukkan, dia akan beralih ke kanan, iaitu satu pertambahan penawaran. Sebaliknya, kalau skala pengeluaran itu adalah secara kecil-kecilan, maka kita dapati penawaran mestilah menurun dan keluk penawaran akan beralih ke kiri. Jadi marilah kita lihat keluk penawaran kita akan beralih ke kiri dari S0 ke S1. Jadi inilah satu pengurangan penawaran apabila skala pengeluaran adalah kecil. Baik, tibalah masanya kita lihat faktor penentu penawaran yang terakhir iaitu jangka masa. Apabila cikgu membincangkan tentang jangka masa, dia adalah berlainan sikit daripada faktor penentu penawaran yang lain sebab dia tidak akan menunjukkan secara terus terang bagaimana keluk penawaran itu beralih ke kanan atau ke kiri. Tetapi sebaliknya, kita akan membuat perbandingan antara 3 jangka masa. Jadi marilah kita lihat apakah keistimewaan faktor penentu penawaran bagi jangka masa. Apabila kita bincangkan jangka masa, kita boleh bahagikan jangka masa kepada 3 kategori, iaitu jangka masa singkat yang juga dikenali sebagai jangka masa pasar, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Baiklah, bila kita mula dengan jangka masa singkat ataupun jangka masa pasar, dia merupakan satu jangka masa di mana walaupun harga meningkat, kita dapati penawaran tidak boleh berubah. Jadi inilah satu situasi di mana pelajar cuba perhatikan graf yang dipaparkan. Kita dapati apabila harga PO, maka kuantiti penawaran adalah QO. Jadi ini adalah SO iaitu keluk penawaran asal. Jadi titik pada titik A. Apabila cikgu cuba naikkan harga dari P0 ke P1, kita andaikan harga naik, tetapi harga yang meningkat ini tidak dapat meningkatkan kuantiti penawaran. Kita dapati kuantiti penawaran masih tetap pada QO. Jadi inilah menunjukkan satu keluk penawaran yang menegak. Ini kerana jangka masa yang diberikan adalah terlalu singkat sehingga pengeluar itu tidak mempunyai keupayaan untuk bertindak balas. Maksudnya, jangka masa terlalu singkat sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan output yang lebih. Tidak dapat menambahkan output mereka. Jadi inilah satu jangka masa yang sangat pendek di mana walaupun harga naik, kuantiti yang ditawarkan oleh pengeluar adalah tetap pada Q0. Jadi jangka masa ini dikenali sebagai jangka masa singkat. Baik, sekarang cikgu akan memperkenalkan jangka masa jenis kedua yang dikenali sebagai jangka masa pendek. Jangka masa pendek adalah satu jangka masa di mana
apabila harga meningkat ini adalah andaian cikgu ya. Jadi kita andaikan harga meningkat, disapati bahawa penawaran boleh meningkat. Tetapi dia meningkat dengan sedikit sahaja. Kenapa? Kerana jangka masa cukup untuk pengeluar naikkan penawaran, tetapi tak cukup untuk dia naikkan penawaran yang banyak. Jadi walaupun penawaran meningkat, tetapi dia meningkat sedikit sahaja. Jadi kita dapati kalau penawaran yang ditunjukkan dia tidak lagi menegak, tetapi dia berbentuk cerun ke atas dari kiri ke kanan, tetapi dia sangat curam. Jadi di sini kita dapati pada mulanya harga P0, kuantiti yang ditawarkan Q0. Bila naikkan harga ke P1, maka pengeluar sekarang ada upaya untuk naikkan kuantiti ke Q1. Tetapi perubahan kuantiti masih tidak begitu fleksibel ataupun meningkat dengan banyak kerana jangka masa masih merupakan jangka masa pendek. Ya, jadi inilah situasinya dalam jangka masa pendek kalau penawaran berbentuk curam. Baiklah, kita lihat jangka masa jenis ketiga yang dikenali sebagai jangka masa yang panjang. Jangka masa yang panjang ini telah memberikan masa yang mencukupi dan membolehkan pengeluar itu tambahkan penawaran mereka. Jadi kita andaikan andaian yang sama di mana harga meningkat. Apabila harga meningkat, kita dapati bahawa penawaran boleh meningkat dengan banyak. Dan kita dapati kalau penawaran sekarang berbentuk landai kalau berbanding dengan sebelumnya. Baiklah, kita lihat graf ya. Mulanya, kita dapati pada harga P0, kuantiti ditawarkan ialah Q0 pada titik A. Apabila kita naikkan harga menjadi P1, oleh kerana jangka masa cukup panjang untuk pengeluar bertindak balas, sekarang pengeluar boleh tambahkan kuantiti dari Q0 ke Q2. Jadi kita nampaklah bahawa perubahan kuantiti ditawarkan adalah lebih besar. Baik, ini adalah jangka masa panjang. Jadi sekarang pelajar sudah faham 3 jangka masa, iaitu jangka masa singkat, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Baik, sekarang kita akan gabungkan ketiga-tiga jangka masa ini supaya kita lihat faktor perubahan jangka masa terhadap penawaran dan apakah kesannya. Baik, sekarang cikgu akan menunjukkan satu graf di mana saya gabungkan ketiga-tiga keluk penawaran. Pelajar cuba perhatikan ya. Mula-mula sekali S0 ni mewakili jangka masa pasar ataupun jangka masa singkat. S1 mewakili jangka masa pendek dan S2 mewakili jangka masa panjang. Apabila cikgu cuba gabungkan 3 keluk penawaran ini yang mewakili jangka masa yang berbeza dalam satu graf adalah untuk membolehkan pelajar lihat satu peralihan jangka masa dan memberikan kesan kepada penawaran. Ya, okey. So katakanlah pada mulanya harga adalah P0. Jadi ketiga-tiga keluk ini dari titik permulaan yang sama iaitu titik A, memang mula-mula sekali mereka tawarkan Q0. Tetapi bila harga naik menjadi P1, ia amat bergantung kepada jangka masa untuk melihat reaksi ataupun tindak balas penawaran. Bila PO naik ke P1, bagi jangka masa singkat akan naik dari A ke B, kuantiti penawaran tidak berubah. Dalam jangka pendek, apabila harga naik dari P0 ke P1, maka wujudlah perubahan dari titik A ke titik C. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa kuantiti naik dari Q0 ke Q1 walaupun naik secara sedikit sahaja. Tetapi kalaulah kenaikan harga P0 ke P1 adalah dalam jangka panjang, kita dapati kenaikan harga ini membolehkan kuantiti penawaran naik dari Q0 ke Q2. Okey, iaitu perubahan dari titik A ke D. Ya, so inilah satu perbandingan yang cikgu nak tunjukkan bagi perubahan jangka masa. Okey, ini adalah pengetahuan asas yang kita perlu ada. Sekarang marilah kita lihat andaian kita ya. Okey, mula-mula sekali
kita andaikan peralihan jangka masa dari pendek ke jangka masa panjang. Jadi cikgu tak nak kisahkan tentang jangka masa singkat. Kita nak lihat jangka masa pendek ke jangka masa panjang. Jadi ini ditunjukkan dari peralihan S1 ke S2 ya. Kita dapati keluk penawaran memang beralih sekarang. Dia beralih ke kanan. Nampak dari S1 ke S2, so dia beralih ke kanan walaupun tidak selari ya. Kerana dia memang bersilang lah pada titik A. Jadi dia beralih secara tidak selari. Walau bagaimanapun kita lihat wujudlah satu peralihan keluk iaitu S1 ya, jangka pendek beralih ke S2 dalam jangka panjang. Jadi di sini kita lihat jangka pendek ke jangka panjang ya. Dan kita dapati bahawa kuantiti penawaran memang berubah. Okey, berubah dari mana? Kalau kita lihat dari P1, sila lihat P1, kita dapati bahawa S1 kita adalah jangka pendek dan dalam jangka pendek ini dia berada pada titik C dan kuantiti adalah Q1. Apabila dia beralih ke jangka panjang pada titik P1, dia sudah beralih ke titik D. Dan pada titik D ini, dia sudah naik kuantiti penawaran ke Q2. Jadi apa yang cikgu nak tunjukkan dalam konteks jangka masa ini ialah apabila wujudnya satu peralihan jangka masa dari pendek ke panjang, memang kita nampak satu peralihan keluk penawaran iaitu dari S1 ke S2. Ya, dan peralihan keluk penawaran ini menunjukkan satu peningkatan kuantiti penawaran iaitu dari Q1 ke Q2. Jadi faktor yang ke-10 ini dia agak berbeza dengan faktor penentu yang lain. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita menyimpulkan apa yang kita sudah belajar dalam topik ini. Mula-mula sekali, kita belajar tentang penawaran naik ataupun satu pertambahan penawaran di mana pada tingkat harga yang sama iaitu P0 didapati bahawa wujudnya satu peralihan keluk penawaran ke kanan iaitu dari S0 ke S1. Maka kuantiti penawaran meningkat dari Q0 ke Q1 dan peralihan titik A ke B dikenali sebagai pertambahan penawaran. Jadi di sini cikgu akan simpulkan apakah kes-kes yang akan menyebabkan penawaran naik ataupun beralih ke kanan. Jadi antaranya ialah di bawah penawaran lain kita dapati harga barang penawaran bersama naik, harga barang penawaran bertanding turun, kos pengeluaran turun, maklumat pengeluar adalah untuk memaksimumkan pengeluaran, teknologi yang digunakan adalah teknologi yang canggih dan dasar kerajaan ialah di mana kerajaan menaikkan subsidi ataupun menurunkan cukai yang menyebabkan penawaran naik. Kemudian jumlah input adalah banyak dalam sesebuah ekonomi, daya pengeluaran buruh adalah tinggi, bilangan pengeluar banyak dan skala pengeluaran adalah secara besar-besaran. Jadi semua faktor yang disenaraikan di sini adalah faktor-faktor penentu yang menyebabkan penawaran naik di mana keluk penawaran beralih ke kanan disebabkan oleh faktor-faktor penentu ini selain daripada perubahan harga barang itu sendiri. Sebaliknya, penawaran yang menurun adalah ditunjukkan oleh satu peralihan keluk penawaran S0 ke kiri menjadi S1. Jadi ini juga menunjukkan satu situasi pengurangan penawaran yang ditunjukkan oleh titik A ke titik B dan juga kejatuhan kuantiti penawaran dari Q0 ke Q1. Walaupun pada tingkat harga yang sama. Jadi di sinilah kita akan simpulkan apakah kes-kes yang akan menyebabkan penawaran menurun ataupun keluk penawaran beralih ke kiri. Jadi antaranya ialah di mana di bawah penawaran lain, harga barang penawaran bersama adalah menurun, harga barang penawaran bertanding meningkat ataupun naik dan kos pengeluaran naik. Maklumat pengeluar adalah untuk memaksimumkan keuntungan.
Teknologi yang digunakan adalah mundul. Dasar kerajaan bagi kes ini iaitu sama ada naikkan cukai ataupun turunkan subsidi. Dan seterusnya, jumlah input adalah semakin berkurangan ataupun sedikit iaitu menurun, dan daya pengeluaran buruh adalah rendah, bilangan pengeluar sedikit dan skala pengeluaran adalah secara kecil-kecilan. Baiklah, inilah kesimpulan yang kita buat untuk topik kita hari ini. Sekian sahaja untuk pelajaran hari ini. Cikgu berharap pelajaran ini membawa manfaat kepada semua pelajar yang mengikuti video ini. Jadi jangan lupa like, subscribe dan share Cikgu Yi Channel.